Saya datang, saya tengok Allah, ini baru persinggahan kedua, skrin dah koyak dah. Yang kat luar tak nampak, skrin kita ni ada masalah sikit. Yalah, dia walaupun lori ni ada skrin, tapi lori ni agak buruk. Jadi kita kena tengok dalam satu minggu akan datang. Sebab lori ini akan bergerak ke selatan, insya-Allah persinggahan seterusnya di Johor Bahru. Jadi orang yang menonton dekat Johor Bahru, insya-Allah kita jumpa di Johor Bahru dalam 1-2 minggu daripada sekarang. Kalau sempat kami baiki. Tapi kita tak ada duit macam UMNO ada duit, macam PAS, macam Bersatu lah kan. Kalau boleh baiki, kalau tak ada baiki, macam ni lah kita pusing Malaysia sampai sekarang. Saudara-saudari, Negeri Sembilan ni adalah istimewa bagi saya secara peribadi. Sebab saya dengan Amin, mula-mula kerjaya politik kami ni dia bersabit dengan Negeri Sembilan sedikit sebanyak. Sebab Cerita Lembu dulu dah hampir 11 tahun, 10 tahun kan. Jadi saya masa tu orang tak kenal pun. Saya pengarah strategi keadilan masa tu tahun 2011. Saudara Amin masa tu adum penggal pertama di Negeri Sembilan, dan UMNO cukup kuat masa itu di Negeri Sembilan. Dan dia yang telefon saya, dia kata kalau saudara masa tu semua orang panggil saya Cik Rafizi, saya orang Kofrat kan masa tu kan. Dia kata kalau Cik Rafizi nak tengok lembu, kita boleh tengok lah, kita pergi dekat ladang dia. Dari situ saya mula-mula kenal Amin, sama-sama menyamar sebagai tokel lembu, sampai kita tahu sebenarnya bahawa 250 juta ringgit yang diberikan kepada keluarga menteri dulu, Kak Jad dulu, akhirnya hilang macam itu saja. Kemudian tahun 2017, 2018, masa itu Najib cukup yakin akan menang besar sebab PAS buat keputusan untuk tidak bersama-sama dengan Keadilan dan DAP masa itu. Ada amanah pula parti baru. Jadi Najib masa itu dan UMNO cukup yakin bahawa mereka akan menang 2/3. Kalau di Negeri Sembilan ni dia tak ada masalah langsung sebab dia rasa Tok Mat masa itu cukup popular. Dalam keadaan macam itu, saya beritahu kepada Amin, saya rasa kita boleh menang Negeri Sembilan. Saya rasa satu dunia gelak kat saya. Tak ada orang percaya saya sendiri. Hanya Amin saja yang percaya. Dia percaya, dia kata tak apalah kita buat, kita cuba. Saya ingat masa mula-mula nak yakinkan Pakatan Harapan yang Amin adalah tokoh menteri besar yang boleh menang Negeri Sembilan. Kalau kita letakkan Amin sebagai calon menteri besar, susah sangat saya beritahu. Banyak proses yang kita lalui. Tapi 2018 berlaku dan Negeri Sembilan jadi negeri, bukan saja negeri yang Pakatan Harapan menang, tapi satu-satunya negeri yang Pakatan Harapan menang dalam 2018 dan kekal sampai hari ini, tak boleh dikhianat, saudara-saudara. Sebab itu saya bangga dengan orang Negeri. Kalau orang tak beritahu, orang Negeri Sembilan satu-satunya di negeri ini, satu Malaysia ni, yang kekal menghormati dan mempertahankan mandat yang telah kita menang dalam 2018. Awal-awal saya ingat dulu Amin jadi menteri besar, Amin jarang berhubung, sekali-sekala saja. Cuma saya daripada dulu memang ada klien yang bank ke, syarikat antarabangsa ke, dia nak tahu bagaimana penerimaan rakyat terhadap kerajaan baru. Jadi memang saya daripada 2018 sampai sekarang, tiap-tiap bulan saya ada data nak tunjuk Perdana Menteri ni popular ke tidak, Menteri Besar ni popular ke tidak. Sebab pelabur-pelabur sekarang, dia dah tahu dah, rakyat Malaysia bukan macam zaman dulu.
Dia akan tukar kerajaan. Jadi pelabur kena tahu kalau masuk pilihan raya, kerajaan ni popular ke tidak, boleh jatuh dan sebagainya. Amin kata dia tua tadi. Kalau tengoklah, gaya dia, kasut dia, seluar dia, baju dia lagi muda daripada saya lah. Satu benda yang jarang orang tahu, kenapa Kerajaan Negeri Sembilan di bawah Pakatan Harapan dapat bertahan sampai sekarang. Bukan saja dapat bertahan, tapi kukuh dan tak ada dengar bising pun. Tak ada dengar apa pasal Negeri Sembilan. Seluruh Malaysia berkecamuk, orang tu jatuh, orang ni naik. Negeri Sembilan tak dengar apa. Sebab kalau ikut data tiap-tiap bulan, antara menteri besar yang paling popular di seluruh Malaysia ialah saudara Amin daripada Negeri Sembilan, saudara. Saya bagi contoh yang terbaru bulan lepas. Populariti. Bila populariti ni kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi? Jadi kalau Perdana Menteri kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Kalau peringkat negeri kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan prestasi Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Perdana Menteri? Ismail Sabri, saya kesian kat dia lah. Dia kena serang kiri kanan, parti sendiri pun nak pecat, macam-macam. Populariti Perdana Menteri kita sekarang 37%. Bila tanya orang, adakah kamu berpuas hati dengan prestasi Perdana Menteri, hanya 37% yang cakap, ya saya puas hati. 63% tak puas hati, termasuklah orang-orang UMNO sendiri. Sebab itu orang UMNO sekarang kata, tak payahlah ada Perdana Menteri ni, baru kita bubar, letak yang baru dan sebagainya. Soalan yang sama bila kita tanya kepada pengundi Negeri Sembilan, adakah kamu berpuas hati dengan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar? Jawapan dia 72%, saudara-saudari. Dua kali ganda hampir daripada Perdana Menteri yang ada. Yang lagi membanggakan, saya juga boleh beritahu kawan-kawan daripada DAP, daripada Amanah Rakyat Biasa, saudara Amin satu-satunya menteri besar dan ahli politik yang kami ada data yang berterusan sejak 2018 yang popularitinya dengan pengundi Melayu meningkat tiap-tiap bulan. Melayu meningkat, Cina meningkat, India meningkat. Dan yang paling hebat, yang ini Datin Seri kena bertahan lah. Yang paling hebat, sokongan pengundi Melayu wanita pun meningkat dari bulan ke bulan kepada Amin. Jadi Amin boleh terus pakai seluar jeans, pakai kasut sneakers. InsyaAllah lebih ramai wanita suka lepas dia. Sebab apa saudara-saudari? Beza dia ialah, dan yang ini saya nasihatkan kepada semua yang mendengar, yang hadir, yang ada cita-cita nak jadi wakil rakyat, beza dia sebab hidup dia tak berubah. Watak itulah yang saya kenal 11 tahun dulu, dan watak itulah yang ada hari ini sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Bila dia jadi Menteri Besar, hidup dia tak tiba-tiba jadi hebat. Dia tak gila main golf, pergi luar negara, anak beranak tiba-tiba jadi kaya. Tak ada. Dia pergi ke surau dulu, sampai hari ini dia pergi ke surau, sampai kadang-kadang kita tegur, banyak sangat kot, mungkin masa tu pergi kempen benda lain. Tapi sebab itu orang suka kepada Menteri Besar Negeri Sembilan, sebab hidup dia tidak berubah. Dan rakyat boleh tengok dia jadi Menteri Besar ini hanya sebagai satu tanggungjawab. Dia buat kerja dia, mana yang dia mampu. Prestasi kerajaan negeri orang tengok sendiri. Saya mula-mula tengok apa yang orang suka sangat dengan Amin ni. Dalam 5-6 bulan kita pening kepala, apa yang istimewa sangat. Antara benda yang rakyat Negeri Sembilan ulang berkali-kali dalam kaji selidik ialah Negeri Sembilan bersih. Lebih bersih bila Amin jadi Menteri Besar. Saya pelik juga apa yang bersih sangat. Kemudian bila saya tengok dan kaji,
Maksud rakyat biasa bersih itu, kampung-kampung dulu UMNO langsung tak ambil kira jalan-jalan kecil, longkang kecil ni. Dia sibuk projek besar, dia tak nak projek kecil-kecil kat kampung ni. Maji ni yang nak sakau tu tak banyak. Projek dia mesti bilion, ratus juta, baru komisen banyak. Bawah Amin banyak peruntukan untuk kampung-kampung supaya jalan-jalan itu diperbarui. Orang kampung bila kita tanya dia dalam kaji selidik, dia tak boleh sebut lah pasal jalan ke apa, tapi dia sebut bersih. Maksud bersih itu wang dikembalikan dan infrastruktur jalan kampung, longkang kampung jauh lebih baik di Negeri Sembilan berbanding di tempat-tempat lain, saudara-saudara. Minggu lepas lah, bukan minggu lepas, apa semalam kita ada 3 gabungan parti politik utama di negara ini menjalankan konvensyen atau perjumpaan utama menjelang pilihan raya. Keadilan ada konvensyen pilihan raya keadilan. Kemudian Perikatan Nasional ada konvensyen pilihan raya Perikatan Nasional, dan UMNO ada tali drama menangis. Fahamlah, kita diambang pilihan raya, jadi semua parti kena susun dan bagi amanat dan arahan yang betul. Cuma kalau kita fikir pasal pilihan raya, yang hadir berdiri dalam hujan renyai-renyai ini, yang menonton di luar, saya memang pimpinan politik, tapi saya juga rakyat. Dan saya pernah jadi seperti adik-adik yang umur 20 tahun, awal 20 tahun. Ini masa dulu-dulu 98, masa saya buat keputusan, saya mesti ambil tahu tentang politik walaupun saya duduk kat London masa itu. Soalan yang sama kita kena tanya bila nak masuk pilihan raya. Sebenarnya kita sebagai rakyat ni, buat apa kita sibuk-sibuk pasal pilihan raya? Kita tak dapat apa pun. Orang politik mungkinlah dia yalah, ada yang nak sakau, ada yang nak rasa hebat, ada orang nak rasa gaji. Kalau yang muda-muda yang ada jawatan yang baik, sama macam saya dulu, ada jawatan yang baik, gaji yang baik, tak payah fikir semua ni. Buat apa kita nak sibuk pasal pilihan raya? Sebab tu saya nak mula kepada yang dah biasa mengundi, kepada adik-adik yang mungkin kali pertama akan mengundi, kepada yang pernah merasa kesan undian anda sehingga Najib masuk ke penjara. Kita mengundi kerana itu amanah dan tanggungjawab kita. Amanah itu besar, kerana undian kita itu akan menentukan kerajaan. Kerajaan itu kalau salah, bahana, bala dia tu kena bukan saja kepada kita, tetapi akan diwariskan kepada anak kita, cucu kita, 2-3 generasi akan mengasuh. Jadi kalau kita nak mengundi sebenarnya, apa pertimbangan kita untuk mengundi? Sekarang ni parti politik banyak sangat. Dulu zaman saya muda-muda tak ada. Kalau saya kat Terengganu lagi susah dulu. Kalau tak UMNO, PAS. PAS, UMNO. Mampu aku dua-dua, aku tak sokong. Daripada kecil lagi saya tak sokong dua-dua. Sebab tu bila ada keadilan, saya terus masuk keadilan. UMNO pun aku tak sokong dulu, PAS pun aku tak sokong. Keluarga saya memang macam itu daripada dulu. Tak suka dua-dua. Sebab di kampung ini, dua-dua something. Yang UMNO pun something, yang PAS pun something. Baru jadi JKK, baru jadi ahli syura. Dia panggil apa dulu, jawatan kuasa syura, JSR. Dua-dua mengajinya tak ke mana, cerdiknya tak apa-apa, tapi gaya dia mengalahkan menteri yang paling besar dekat kampung. Sebab itu saya UMNO pun tak suka dulu, PAS pun tak suka. Sekarang saudara-saudari, pilihan banyak. Ada Perikatan Nasional lah, dalam Perikatan Nasional tu ada lagi. Ada Barisan Nasional lah, ada Pakatan Harapan. Lepas tu ada parti-parti katak yang baru ni, aku dah tak tahu dah. Parti Bangsa Malaysia, parti apa ni? Dia dah tersalah langkah dulu, lompat, katak. Bila lompat lama-lama salah masuk longkang, tak boleh keluar longkang sekarang.
Jadi kalau adik-adik yang nak mengundi, kita nak mengundi ni, parti banyak ni. Apa pertimbangan kita? Saya nak nasihatkan, kalau kita sedar bahawa kita ada tanggungjawab, itu amanah, itu fardu kifayah saudara-saudari. Ada pahala kita kalau kita mengundi dengan baik. Pertama, kita nak pilih parti yang membariskan calon-calon dan pimpinan yang jujur dan amanah. Kalau keadilan letak calon yang bukan jujur dan amanah, jangan undi saudara-saudara. Saya sebut terus terang. Itu tanggungjawab saya sekarang sebagai timbalan presiden dan pengarah pilihan raya keadilan. Sebab itu selalunya orang tak suka kat saya. Sebab kalau kamu tak boleh, tak boleh. Bukan soal aku suka kat engkau, bukan soal aku nak suruh kau aku suka kat aku. Saya ada amanah. Dan amanah saya ialah memastikan seberapa yang baik calon-calon kita tu jujur dan amanah. Sebab yang kena jawab dalam kubur aku, bukan kau. Jadi pilih calon yang jujur dan amanah. Kalau daripada bawah peringkat DUN, peringkat parlimen, kita pilih calon-calon yang baik, jujur dan amanah. InsyaAllah dalam parti itu akhirnya di peringkat kabinet, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri juga, kita akan ada orang yang jujur dan amanah. Ada orang jujur dan amanah, InsyaAllah kita tak akan tengok lagi kes-kes rompakan besar-besaran sampai 50, 60, 70 bilion. Saya daripada muda sampai ketua, daripada kurus, gemuk, kurus, nak gemuk balik sekarang ni. Dia tak habis lagi cerita duit hilang 50, 60 bilion ni. Sampai bila? Dan itu bermula kalau kita pilih calon yang jujur dan amanah. Yang kedua, kita juga telah tengok tahun 2018 kita tukar kerajaan. Alhamdulillah kalau di Negeri Sembilan ini dia berjalan baik. Semua merasa kesan dia ada kebaikan yang disampaikan balik kepada rakyat. Tapi sebab itu juga ramai pimpinan pakatan kurang selesa dengan saya sebab mulut saya leza. Daripada pengalaman 22 bulan itu, saya juga belajar satu perkara. Dan yang ini jadi tanggungjawab kita bila kita pilih pimpinan, calon, wakil rakyat dan juga kerajaan. Dia tidak cukup dengan jujur dan amanah, saudara-saudari. Dengan masalah yang ditinggalkan oleh UMNO Barisan Nasional, kemudian katak-katak dalam Perikatan Nasional, kemudian kerajaan keluarga 69 yang kita ada sekarang, tak cukup jujur dan amanah saja. Kita juga perlukan calon-calon pimpinan yang ada ilmu dan cekap dalam menjalankan tugas. Sebab kita ada masalah yang besar. Kita sakit kaki, dah kena jangkitan, pergi jumpa ustaz. Dia memang orang baik, jujur, amanah, tapi dia tak reti apa-apa tentang perubatan. Potong kaki kita sehari-hari. Yang terbaik yang kita nak ialah kita pergi jumpa doktor yang jujur, yang amanah, yang hafal Quran, tapi dia juga doktor yang paling baik, supaya dengan ilmu dan juga kecekapan itu dia boleh sembuhkan kaki serta-merta. Sebab itu jadi tanggungjawab parti-parti politik. Dalam PKR sendiri, dalam Pakatan Harapan, PN, BN, kamu letak bukan saja calon-calon yang kamu kata baik, tapi dia mesti pandai menguruskan masalah-masalah yang kita sedang wariskan sekarang. Masalah apa? Saudara-saudari dah dengar, gaji tak naik-naik, saudara-saudari. Anak muda keluar universiti, tak ada kerja. Paling hebat, kesian kat dia, dia kerja lah KFC ke, jadi Grab driver. Masalah ni. Menteri buat apa? Gaji tak naik, barang naik tiap-tiap bulan. Wang dah tak ada. Tiap-tiap tahun, kalau saudara-saudari tengok berapa jumlah hutang yang boleh diambil oleh kerajaan Malaysia, jumlah hutang itu makin jadi sikit. Bukan hutang sikit, jumlah hutang tu makin sikit. Sebab dia macam pakai credit card.
Kalau limit kredit kad kita 10,000, sekarang kita dah berhutang 15,000. Tiap-tiap bulan tu yang boleh charge kat kredit kad, hutang tu makin sikit. Sebab dahlah hutang 15,000, interest nak bayar tiap-tiap bulan banyak, maka orang kata ruang untuk kita berhutang tu makin sikit dan makin sikit. Kita kena selesai semua ni. Ini bukan soal main-main untuk lantik menteri, lepas tu dia duduk kat situ nampak cantik sikit, main TikTok. Kita ada masalah besar, sebab itu kita kena lantik orang yang kita yakin bukan saya jujur, beramanah, tapi dia cerdik dan dia boleh buat kerja dan dia cekap, saudara-saudari. Barulah duit tak kena sakau, masalah kita selesaikan. Dan yang ketiga, tanggungjawab kita, fardu kifayah kita untuk kita pilih pimpinan dan parti-parti yang baik. Tak cukup dia jujur dan amanah, tak cukup pun kalau dia pandai, cerdik dan cekap. Dia mesti mendahulukan rakyat dan hati dia dengan rakyat, saudara-saudara. Sebab kita boleh saja orang cerdik ni. Sekarang kita ada Menteri Kewangan cerdik, dia senior saya kat sekolah dulu. Wah, tak adalah cerdik sangat, tapi cerdik lah kan. Tapi dia anak bangsawan, daripada sekolah bangsawan, tak pernah kerja susah, balik-balik, pak saudara, sudah jadi Menteri Kewangan kedua, umur muda terus jadi CEO, lompat jadi CEO. Dia tak pernah rasa lah, saudara-saudari, apa yang kita cakap ni. Beritahu dekat dia pasal harga barang naik, dia akan kata, tapi inflasi kita antara yang paling rendah di dunia. Beritahu dia pasal benda ini, dia akan cakap, oh tapi macam ini kalau ikutnya. Sebab dia tak merasa, dia anak bangsawan. Sebab itu tak cukup orang yang cerdik, orang yang berpengalaman dan cakap jujur dan amanah. Jiwa dia kena betul-betul dengan rakyat. Dia kena mendahulukan rakyat, supaya bila dia jadi menteri, dia jadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, dia tak baik dengan toke, saudara-saudari. Sebab kalau orang tu cerdik dan berpengalaman macam mana pun, tapi dia sibuk dengan golongan toke, Malaysia maju kononnya, ekonomi meningkat 5-6% tiap-tiap tahun, tapi yang kaya toke-toke besar sekeliling mereka, gaji tak naik-naik. Sebab toke untung, gaji pekerja dia tak naikkan, saudara-saudari. Nak buat undang-undang untuk naikkan gaji pekerja, toke telefon, kawan, mana boleh. Kalau macam itu kita tak ada main golf dekat California lah macam tu. Sebab itu, saudara-saudari, 3 perkara ini cukup penting. Tugas saya sebagai orang politik bukan semata-mata untuk menang pilihan raya. Tugas saya ialah mencerdikkan rakyat. Kalau rakyat makin cerdik dan pilih calon yang saya sebut macam tadi, saya dah dapat pahala saya. Menang kalah tu belakang kira. Itu sebab orang tanya, kau ni gila ke? Kau ada hidup yang baik, syarikat yang baik, keluarga yang baik, buat apa kau nak sibuk-sibuk pasal semua ni? Sebab saya tak ada pahala yang cukup, saudara-saudari. Kalau saya boleh mencerdikkan rakyat tiap-tiap bulan macam ini, dan lebih ramai pilih calon-calon dan kerajaan yang jujur, amanah, cekap, cerdik, hatinya bersama rakyat, saya dah ada bahagian saya. Baik ya. Itu mukadimah nak cerita. Itu bahagian pendidikan. Sekarang bahagian saya nak hentam. Saudara-saudari tengok semalam ada 3 parti Pakatan Harapan PKR buat konvensyen pilihan raya, Perikatan Nasional buat konvensyen pilihan raya dia, dan UMNO dia buat taklimat khas menangis untuk Najib. Kalau kita sebagai rakyat, kita masuk mengundi itu dengan niat untuk memilih kerajaan yang jujur dan amanah, yang cerdik, ada ilmu dan berpengetahuan dan cekap, yang hatinya dengan rakyat, saya rasa saudara-saudari boleh bandingkan terus daripada 3 parti semalam. Keadilan cakap macam inilah, yang berucap di konvensyen keadilan
selain daripada saya dan Datuk Seri Anwar Presiden, yang lain semua rakyat biasa. Kami bawa ibu tunggal yang tanam tebu, hidup susah sampai kena tanam tebu, supaya pimpinan keadilan yang nak jadi wakil rakyat ni kamu dengar sendiri. Ini masalah yang kamu kena selesai. Ibu tunggal umur 60 lebih, kena lockdown, tak ada kerja, suami dah meninggal, kena tanam tebu, mana nak fikir bayar wifi lagi, sebab anak nak kena belajar ni, mana nak cari tablet lagi. Itu masalah kita. Kita bawa orang kurang upaya, dia cerita susahnya dia sebagai kurang upaya. Kita bawa anak muda yang keluar universiti tapi keluarga ekonominya teruk, bapa kena stroke, tak dapat kerja, akhirnya jadi rider. Itu keadilan. UMNO macam mana? UMNO sekarang ini dia duduk menangis rindu kepada Najib, saudara-saudari. Kau gila, orang nak masuk pilihan raya ni, masalah banyak, engkau duduk rindu pada Najib. Tak cukup lagi ke? Kalau tengok yang itu pun kita tahu bahawa UMNO panggil, ratib, serang, kecam untuk bubar pilihan raya ni mudah je. Sebab dia tak pernah fikir pasal rakyat, saudara-saudari. Fikir diri dia je. Dia fikir Najib, Allah kesiannya lah Najib, dah 3 hari dalam penjara. Apa agaknya dia mana? Tak boleh main Facebook dia dalam penjara. Dia fikir Zaid tu dia menangis, saya tak tahu dia menangis sebab Najib ke dia menangis sebab dia. Kes dia pun nak sampai ni, dia fikir macam manalah aku nak duduk dalam penjara ni, Allah, siapalah nak bagi duit kat aku tiap-tiap bulan dalam bank macam sebelum ini. Rosmah menangis, tak tahulah dia menangis pasal Najib ke apa, tapi kes dia pun keputusan minggu depan, menangislah juga. Saya pelik geng-geng UMNO ni, saudara-saudari. Rakyat marah, orang susah. Kamu fikir pasal diri kamu dan perut kamu saja. Tak cukup ke kamu 50, 60, setiap seorang tu Najib daripada umur 26 tahun makan gaji dengan rakyat. Daripada wakil rakyat, menteri besar, menteri kabinet, timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Tak cukup lagi ke? Zahid daripada muda lagi jadi menteri, jadi pengurusi BSN, jadi timbalan Perdana Menteri, jadi menteri pertahanan. Tak cukup lagi ke? Saya ingat saya dulu nak masuk pilihan raya umum yang lepas, saya dah jatuh hukuman 2. 1 15 bulan, 1 3 tahun. Patut saya duduk dalam penjara 5 tahun kalau saya tak menang di mahkamah seterusnya. Saudara-saudari yang mengikuti saya dulu, ada saya menangis tak? Tak ada. Aku tak sedih langsung pun. Tak sedih, tak takut, tak menangis. Isteri saya sempoi, tak ada apa pun. Sebab kalau kita buat benda yang betul, kita yakin bahawa kita tak makan wang rakyat, tak ambil hak orang. Kalau dia nak hukum kita kerana saya bercakap benar dan dia tak suka yang saya cakap benar itu, kamu hukumlah. Sebab sudah tentu ada bahagian saya. Kalau saya kena masuk penjara 2-3 tahun sebab saya bercakap benar, biasalah. Kalau tidak, jangan masuk politik. Adalah hikmah dia. Saya langsung tak takut, saudara-saudari. Sebab tu saya tengok UMNO sekarang ni, saya lawak betul. Dulu kamu tekan orang, dakwa orang, ugut orang, fitnah orang. Sekarang bila kamu kena tangkap, kamu makan duit, wang masuk dalam bank, kamu menangis sekarang. Sebab tu saya kata, UMNO kalau tengok ni, saudara-saudari tahu terus, tak ada niat dia nak membantu rakyat. Perbincangan dia tiap-tiap kali mesyuarat sekarang ni bukan soal harga barang, bukan soal gaji. Perbincangan dia apa dia? Nak pecat ke tidak Perdana Menteri ni? Kita nak bubar ke tidak ni? Kita nak tukar peguam negara ke tidak ni? Kita nak ugut bunuh orang itu orang ni ke tidak ni? Ada kena mengena dengan rakyat ke, saudara-saudari? Sedangkan hari ini harga roti naik lagi.